kan. Uh, Kalau nak print out program lain, program lain, contohnya okay. Basically projek ni saya explain sikit. Projek ni ada 15%. So kita akan nilai 10% daripada CLO2 dan 5% daripada CLO3. Okay, tak tahu lah berapa hari bulan nak present. Nanti kita tengok berapa hari bulan present. Okay, group members 2 or 3 group member 2 or 3. Presentation duration lebih kurang 6 minit. Setiap group 6 minit. Okay, 6 minit. 5-6 minit macam tu lah. Okay. Nama sistem, ikut suka nak buat sistem apa. Tapi saya nak awak buat sistem ni based on 2. Satu kita panggil sistem pendaftaran. Satu lagi adalah sistem tempahan. Contoh nak buat sistem pendaftaran kesihatan. Klinik kesihatan contohnya kan. Ataupun sistem pendaftaran servis kereta. Ataupun sistem pendaftaran dewan badminton. Macam itulah. Okay. Apa-apa sahaja sistem pendaftaran. Jadi awak kena fikir data apa yang nak kena input daripada user nak apa. Kan? Lepas tu kita satu lagi adalah sistem tempahan. Mungkin awak nak buat sistem tempahan tiket bas, tempahan kelas, tempahan tiket kapal terbang. Okey, itu berkait dengan sistem tempahan. So ada 2. Awak kena nanti saya bagi link, awak isi tajuk apa, setiap grup tu ahli grup dan tajuk dia apa supaya tak redundant dengan grup lain lah, buat benda yang sama. So lain-lain. Banyak lagi sistem pendaftaran apa nak buat, banyak lagi. Okey, so tu tajuk. Okey, tajuk. Okey, kelas. Satu kelas ataupun nak buat 2 kelas. Okey, ataupun nak guna berapa metod. Metod main ada, metod apa lagi ada, semua ni dalam metod. Okey, sekurang-kurangnya kena ada satu kelas. Of course lah kan, nama kelas yang sama, nama kelas. Ataupun awak nak buat kelas main dekat lain, kelas yang ada kelas main dekat lain, kelas J-frame tu tempat lain, boleh juga macam tu. Okay, ataupun nak buat satu kelas tapi ada banyak metod, boleh. Okay, metod dia lebih besar sama dengan 4, maksudnya lebih daripada 4 metod lah. Okay, lebih daripada 4 metod. So nak guna array boleh, guna array ataupun array list. Array list ni saya tak ajar tapi awak boleh cari saja array list macam mana nak simpan data menggunakan array list. Lepas tu nak buat GUI ikut kepada sistem yang awak bina. Input. Okay, input. Okay, boleh sistem yang awak buat tu sekurang-kurangnya boleh input lah. Okay, boleh input. Kemudian ada exception handling. Dalam coding tu ada exception handling, iaitu kita nak control user punya input tu supaya tak ada error kan. So kita pakai exception handling. Bila dia input kosong dia keluar error dan lain-lain. Okay. Lepas tu kita nak tengok sistem functioning. Maksudnya functionality, must have method, proses apa nak buat. Contohnya dia boleh kira, dia boleh add, dia boleh sort. Sort tu maksudnya kita susun lah. Dia banyak, awak boleh cari. Dia boleh delete, dia boleh update dan lain-lain. Okay, tengok sistem function. Okay. Ni contoh
assessment. Okay, assessment, ada presentation, buat flowchart, buat sudoku. Dua-dua ada flowchart sudoku ni berapa persen? CLO5, CLO3. Okay, so sistem tu pun ada dia punya flowchart dan juga sudoku. Kau pun boleh guna algorithm kan? Untuk buat flowchart semua ni boleh pakai algorithm. Tapi algorithm awak kena design sendiri macam mana nak buat yang area-area tu. Okay. Okay, untuk CLO2 10% lagi dia ada user input, maksudnya input is well function with helping and appropriate user command. Okay, nak bagi tahu user dengan input yang betul. Apa input sepatutnya? Okay, lepas tu kita ada validation. Validation input, validation macam itulah. Kalau ruang kosong, user tekan calculate, tak boleh. So dia keluar message kan. Dia keluar message. Lepas tu proses. Okay, pastikan semua yang kita buat tu proses dia berfungsi. Formula dia betul. Buat kira BMI tapi formula dia lain. Salah kan? Lepas tu kita ada system functioning. All part of the system is well functioning without error or warning. Okay, masuk nombor, dia suruh masuk nombor. Tapi saya masuk string. Nanti saya takkan tanya. Boleh tak masuk string? Try masuk string. Kalau masuk string jadi macam mana? Mesti dia pop up message kan? Mesti ada. Lepas tu last kali yang kita evaluate adalah dari segi creativity dan originality. So dia punya apa ni? Sistem tu unique, creative and innovative. Bukannya sistem yang plagiat ni. Plagiarize. Okay, ni adalah ni macam ni yang input validation is not functioning. Tak ada, tak buat input validation. Kuranglah markah. Okay, so make sure follow rubrik yang diberikan supaya dapat markah-markah yang tertentu. Okay. Okay. Jadi setakat ni faham tak apa yang saya explain pasal projek? So projek ni basically 2 minggu. So minggu depan submit. Minggu depan submit. Okay. Bebek tak boleh kot sebab ada yang masuk keluar. Ada soalan tak sekarang ni? Berkait dengan projek ada tak? Ahli grup pilih sendiri Ahli grup pilih sendiri. Make sure semua buat kerja. Jangan seorang je. Jangan seorang buat kerja. Semua kena ada tanggungjawab. Nanti saya akan tanya semua. Saya akan pick dan inilah present. Okay. Jadi semua kena tahu. Sistem dia buat apa, semua kena tahu. Okay, kalau tak ada soalan berkaitan dengan projek, ni projek nanti saya bagi rubrik dia. Saya bagi rubrik dalam group. Okay, itu berkait dengan projek. Okay. So, kita tengok coding tadi, saya suruh awak explore apa beza antara coding JApplet dengan JFrame. Okay, JApplet dengan JFrame.
Okay, apa beza dia? Siapa tahu? Dah tengok dah kan? Kod J-applet dengan J-frame, apa beza dia? Sekarang ni saya share nampak tak? Ke saya tak nampak? Nampak. Okay. So, apa beza antara J-frame dengan J-applet? Apa beza dia? Muiz, apa beza dia Muiz? Sebut satu perbezaan dia. Muiz? Sebut satu perbezaan antara J-frame dengan J-applet. Muiz? Muiz, mana Muiz? Lokman? Adam? Mana Mila semua orang? Ya, Puan. Okay, apa beza dia? Sebut satu je. J-applet dengan J-frame, apa beza dia? Dia ada method baru. Okay, method dari segi method dia. Okay. Terima kasih Adam. Ainul. Ainul. Ya, apa lagi beza dia? Method lain. Okay, lagi? Beza dia apa Ainul? Ainul? Beza dia apa Ainul? Fikriyah? Beza apa Fikriyah? Saya bagi kod tadi kan? Saya bagi kod untuk J-frame kan? Sebelum ni kita tengok J-applet. Apa beza dia? Tengok tak? Tengok. Siapa tahu? Siapa tahu? Apa lagi? Selain daripada method, apa lagi? Beza dia. Ni sebelum ni saya bagi yang J-applet kan? Ini J-applet. Yang ni J-applet. Tak apalah kalau tak tahu. Okay. Tak apa, awak explore sendirilah apa benda yang beza dia. Malas nak explain lah. Okay. Okay. Untuk hari ni, kita nak tengok yang macam J-frame. Okay. Yang macam J-frame. Okay, nanti saya bagi contoh coding ni. Ini adalah kita pakai table. Okay, kita pakai table. So table ni kita nak simpan data-data dia. Okay. Bila run, kita dapat bentuk macam ni. Okay. Ni macam sistem yang awak nak buat. Basically macam ni lah. Awak boleh, mungkin ada banyak lagi contoh-contoh lain yang awak boleh tengoklah. Okay.
So kita ada ni dalam table. Ni kita masukkan data di dalam table. Contoh, jadi tak bagus kan sistem ni sebab apa? Sebab tiba-tiba je ada kotak. Tak ada beritahu label nak masukkan apa. Okey, tak bagus sistem macam ni. So awak kena buat yang bagus lah. Yang ada nak masuk apa sebenarnya ni? Ni adalah sebab tadi ada markah kan? Markah untuk masuk data. Okey. Let's say ni sebenarnya tempat untuk masukkan ID. Tempat untuk masukkan ID. So let's say edit LRT 1, 2, 3. Okay. Lepas tu first name. First name. Okay. Lepas tu last name. Age. Okay. Tekan button add. Dia masuk. Okay, dia masuk. Lepas tu patutnya kena ada button reset. Reset dekat sini supaya dia jadi kosong balik semula data ni. Ni saya terpaksa padam balik. Sepatutnya ada satu button untuk reset balik semula ya. Katakanlah nak masuk dalam rekod yang kedua. ID dia, nama lahir, ni sistem pendaftaran klinik kesihatan. Okey, klinik kesihatan. Mungkin tepi ni mungkin ada masukkan tinggi, berat. Lepas tu mungkin ada kiraan untuk BMI display dekat situ. Mungkin macam itulah. Okey. So let's say nama. Okey, kita boleh add. Kita boleh add lagi ni sebab saya tak edit Okey, sebab saya tak edit. Mungkin awak boleh buat checking data pertama ni tak boleh masuk dengan rekod yang sama. Okey, boleh buat checking lagi lah. Okey. Lepas tu kalau kosong je pun ada sepatutnya kita buat checking. Maksudnya kita tak benarkan user masuk data yang kosong. Nampak? Semua ni data kosong. Okey. Ini delete. Kita boleh delete mana kita nak. Tekan je, delete. Okey, ni adalah untuk kita pakai table. Row table. Okey, so macam mana kod dia? Kod dia dipakai JTable row. Okey. Action perform. Ini cara dia buat lain sikit. Dia tak ada implement action listener. Nampak tak? Awak tengoklah nanti. Ni dia tak ada implement action listener. Kalau yang kod tadi, kod kira BMI tadi, dia ada extends JFrame, implements action listener. So beza sikit. Awak tengok kod dia. Beza dekat mana? So dia pakai kalau implement action listener, nanti dia akan ada add action listener this. This. Kalau dalam ni dia tak ada this, dia lain sikit. Awak tengok perbezaan dia. Awak baca coding dia, tengok beza dia. Ni, tengok beza dia. Apa dalam ni. Beza tak dengan yang tadi. So awak tengok. Okay. So basically, ini adalah screen design dia. Okay, kita nak design dia. Nama table, ada table. Okay, dekat table tu ada apa? Bukan, ni bukan table nak. Ni adalah create text field. Ni adalah table dia. Dia masuk data dalam table. Lepas tu ni ada button add, delete, update yang tadi. Okay. So ini adalah dipakai array. Array dia ada ID, ada first name, last name, age, dan mungkin akan ada tambah-tambah lagi tu. Okay. Lepas tu kita boleh set dia punya background color, font dia, apa semua ni. Okay. Lepas tu okay, ni set bound ni. Kalau tengok 20, 20, 20, maksudnya kita nak set supaya dia duduk di sini di
barisan yang sama. Okay, awak tengoklah coding ni. Tadi untuk awak buat projek nanti. So, kita add button. Button tu duduk dekat 150. Kalau kita tengok button tu duduk dekat 150 tadi. Sama saja. Okay. Okay, kita boleh ambil, kita guna J-scropping. J-scropping ni dia boleh scroll, scroll daripada atas ke bawah. Okay, ni dia pakai frame. Okay, bila kita dah declare semua variable tu, kita boleh add text ID semua ni lah. Kita add pada frame. Begitu juga dengan button. Kalau awak bagi nama frame 1, so basically dekat frame tu dia akan jumpa. Ataupun awak buat 2 frame, boleh juga 2 frame 2 frame. Tapi dalam ni dia pakai 1 frame. Okay, ni dia. Okay, ini adalah untuk kita buat array. Data array. So nak masuk data array, dia ada pakai objek. Dia pakai objek. Okay, kita nak masuk data dia, maksudnya bila kita klik, dia masuk dalam table tu. So, kita boleh masuk dalam array lah. So, kita kena create objek dia. Okay. Objek ni kita akan untuk masukkan text ID. Text field tu nama text ID. Masuk dekat row kosong. Row kosong ni line dalam table tu. Sama juga ni. Okay. Row kosong, row 1, row 2, row 3. Okay. Lepas tu kita add row. Okay. Jadi setiap kali klik, so apa yang berlaku, dia akan add row, dia akan buat lah. So ni adalah public action perform, dia ambil get text tu. Okay, get text tu. Dia ambil dulu nilai tu. Lepas tu kita ada lagi untuk remove. Ni adalah untuk delete. Okay, untuk delete. Okay, kita boleh select. Select tadi macam saya tekan ni, maksudnya dia akan select satu row. Okay, ini adalah untuk get selected. Okay, dah sekali dekat main, dia ada ni sahaja. Okay, kita boleh set frame macam ni. Okay, jadi dah sekali kita akan dapat satu table. Mungkin awak nak buat satu sistem tu, dia ada login depan dia. Lepas klik login, dia pergi dekat sini. Okay, macam tu awak nak buat. Awak boleh explore je lah. Okay. Coding dia saya bagi. Saya bagi dalam group nanti. So, ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada pun. Tak ada. Tak ada. Okay. Tak apalah awak explore. Awak explore beza dia antara J-applet. Kalau siapa yang dah faham J-applet tu, sebenarnya mudah je nak tukar pada J-frame. Study dulu J-frame tu macam mana. Then, kalau saya bagi kod tadi adalah J-frame. Awak nak buat dalam J-applet pun boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Okay, satu lagi adalah Fine.
Ya, Muiz. Saya nak tanya, Ya. GUI itu boleh combine dengan coding Java biasa ke? Boleh? Boleh. Boleh. Tapi dia, kalau kita tengok dalam calculate BMI yang saya bagi dalam tu kan, dia coding Java biasa je. Kan? Oh, Ada formula. Tapi bila kita run, dia akan dapat screen sebab kita pakai javax.swing. Kita import javax.swing. Kita tak import dah Java java.util. Semua tu kita import javax.swing. Jadi bila kita run, dia dapat output dia macam tu. okay, terima kasih. Okey, sama-sama. Okey. Kalau nak combine dalam satu interface tu dan satu frame tu pun boleh, tak ada masalah. Ni dia nak tulis welcome. Nak tulis welcome. Okay, so applet ni tak payah buat lah dalam applet ni. Dalam case ni tak payah buat. Sebab applet ni awak boleh buat kat HTML, awak boleh run ikut browser saja sebenarnya. Awak panggil balik dekat applet code ni first class. Kan awak buat HTML code, awak baca kan buat HTML code tu. Macam mana nak panggil kita punya Java code tu. So dia buat dekat sini lah. Tapi kalau kita buat dalam Java, kita run terus kita nampak dia punya applet. Okay. So nak buat macam ni. Nampak? Sekejap nampak tak? Nampak tak? Nampak Puan. Nampak Puan. Okay, so basically ni Java applet. Okay, apa yang ada dalam Java applet ni, awak boleh test saja coding ni. Coding ni untuk kita buat applet. Biasanya kita boleh, applet ni adalah satu, kita kata coding, dia coding yang light yang kita boleh embedkan dalam HTML code. Okay, contohnya kita ada Blender, kita ada Jam. Biasanya orang pakai applet ataupun JApplet lah, tapi yang ni dia pakai applet. Okay, so kita tengok ada draw string. Ni kita nak buat perkataan welcome. Kita kat kita punya HTML tu nak buat welcome macam mana. So kita pakai paint. Pakai paint, method dia memang nama paint graphics G, so dia boleh buat macam ni lah. Okay, bila kita run, dia keluarlah output dia. Dia keluar output dia welcome to applet. Macam tu lah, welcome to applet. Nanti awak test coding ni test coding ni. Kita pilih ni, kita tengok ada tak contoh dia. Buat animation menggunakan applet. Okay, ni kita pakai thread. Ini kita pakai thread. Okay, ni dia bagi 100 image tu. Ni image kan? Ni kita buat dalam method ini. Awak tengoklah nanti. JApplet class, painting in applet. Okay, digital clock. Awak try buat yang ni, digital clock. Lepas tu awak masukkan dekat awak punya sistem. Kita tak tahulah saya macam mana awak buat. Okay, tapi ini adalah contoh coding-coding yang awak boleh follow lah. Okay,
applet. Kalau dulu ada soalan exam berkait dengan applet ni, kita nak buat rumah. So basically dia kena lukis segitiga, bulat. Rumah tak ada bulat kan? Letak square, segi empat sama, ataupun kita buat rectangle. Rectangle tu kita boleh mana? Okey, ini contoh-contoh dia mana tadi dia dah terpergi tempat lain. Okey. Dia applet semua tu kita import dia lain-lain. Kalau kita nak pakai JApplet sebenarnya JExtends import java.applet baru kita boleh pakai JApplet. Kan? JApplet. Jadi dia import lain-lain. Jadi yang ni awak boleh tengok lah. Kalau nak buat, contohnya nak buat password field, awak nak buat login kan. Login macam mana awak nak buat, ada login. Okay, ni lebih kurang macam ni. Tapi yang ni dia tak ada button OK ke apa ke. Dia ada password macam ni je. Tengoklah mana yang boleh follow. Macam ni. Kan login. So bila kita klik login, so dia next ke sistem tu. Sistem yang awak buat macam tu. Ataupun nak buat login ni pun tak apa. Asalkan awak boleh input data, boleh validate data tu. Kalau tak input dia, boleh sistem tu berfungsi. Kalau nak tempah, boleh tempah. Kalau nak buat pendaftaran, boleh daftar maklumat-maklumat dia. Okay, boleh simpan. Macam tadi kan, add record semua lah. Okay. Jadi itulah. Itu sahaja untuk hari ini. Kalau tak faham, boleh tanya. Nanti saya bagi kod dalam grup awak test. Ada lagi soalan? Nanti terus buat kumpulan terus buat kumpulan, bincang. Buat sistem apa. Kejap lagi saya bagi tajuk apa ni? Sistem apa nak buat ni. Okay, ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, saya end setakat ni. Okay. Kita sudahi kelas kita dengan tasbih kifarah dan juga surah kelas.